warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 3 akan membincangkan berkenaan artikel yang bertajuk Pemikiran Islam, Suatu Analisis Konseptual Kontemporari. Bagi pendahuluan, artikel ini ditulis oleh dua orang penulis, iaitu Wan Adli Wan Ramli, pengajar sementara di Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, serta Muhammad Kamil Haji Abdul Majid, Profesor Madya di Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam. Dua penulis ini berasal daripada Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Tarikh artikel ini diterbitkan ialah 1 Oktober 2017. Artikel ini mengandungi 26 muka surat. Poin pendahuluan di dalam artikel ini ialah pemikiran Islam kelihatan terbuka sehingga dimasuki pelbagai unsur yang dikatakan negatif. Yang kedua ialah konsep pemikiran Islam dan kepentingannya dalam wacana kontemporari. Assalamualaikum semua. Saya Alif Aiman bin Nasri akan menerangkan akan definisi pemikiran Islam. Baiklah. Untuk definisi pemikiran Islam, di dalam artikel menyatakan bahawa pemikiran Islam ni adalah suatu konsep yang baru dibentuk ataupun dikatakan sebagai pemikiran Islam ni juga boleh didefinisikan sebagai himpunan ilmu dan pengetahuan yang tertegak atas asas dan neraca ukuran Islam. Saya ambil dari petikan artikel, Muhammad Kamil Abdul Majid mendefinisikan pemikiran Islam sebagai respon intelektual kepada persoalan Tuhan, manusia, alam, kehidupan, kematian dan kewujudan seluruhnya. Namun, banyak para ilmuwan memberikan definisi yang tidak sama terhadap pemikiran Islam. Hal ini kerana ada pembincangan yang tidak menyentuh langsung soal definisi. Tetapi, dalam setiap para ilmuwan itu mempunyai 3 unsur utama pemikiran Islam yang hampir sama daripada setiap para ilmuwan yang cuba untuk memberikan definisi, iaitu adalah daripada segi aktiviti akal, pemahaman yang bertentangan dengan daripada segi teori akal perlu dinafikan untuk dikategorikan sebagai pemikiran Islam. Yang kedua adalah Al-Quran dan Sunnah. Aktiviti akal yang bersumberkan Al-Quran dan mengikut Sunnah sahaja yang boleh diterapkan. Dan yang ketiga, ilmu berkenaan Allah Subhanahu Wa Taala, itu teori yang meragukan dan tidak sampai ke tahap yakin berkenaan tasawuf Tuhan, Islam dan alam akan ditolak sepenuhnya. Saya Afika Kristina binti Azrul akan membentangkan berkaitan ciri pemikiran Islam. Untuk pengetahuan semua, pemikiran Islam ini bukanlah pada Islam itu sendiri, tetapi sebarang kecelaruan yang berlaku kepada Islam disandarkan kepada Muslim, iaitu umat Islam yang membawa Islam. Sehubungan dengan itu, kita perlu kenal pasti beberapa batasan yang ditetapkan bagi mengelakkan percampuran aduk antara warisan pemikiran dengan wahyu. Ia terbagi kepada 3 kategori, iaitu wahyu dan akal, nas dan ijtihad, qat'i dan zanni. Selain itu, pemikiran Islam merupakan suatu aktiviti atau usaha akal. Dalam kata lain, ia juga dikenali sebagai ijtihad. Ijtihad difahami sebagai usaha menyimpulkan sesuatu hukum amali. Bagi pengertiannya pula, ia mengorbankan segala kesungguhan untuk mencapai maksud melalui penghujahan. Untuk makluman semua, hanya ulama' sahaja yang layak berijtihad. Dan ijtihad ini dianggap kembar kepada konsep jihad yang terbagi kepada 2, iaitu konteks mental dan konteks fizikal. Konsep jihad melibatkan pengorbanan sehingga ke tahap kematian. Maka, konsep ijtihad juga menuntut pengorbanan yang sama agung dari aspek mental.
Seterusnya, timbul persoalan daripada masyarakat berkenaan keistimewaan ulama' di mana mereka meragui akan kebolehan ulama' dalam berijtihad. Ini merupakan salah satu pengaruh pandangan sebahagian Orientalis. Orientalis merupakan golongan yang mengkaji Islam melalui penggunaan paradigma yang sama dilakukan terhadap masyarakat barat dahulu, di mana masyarakat barat dahulu dikongkong di bawah paderi atas nama institusi gereja. Selain itu, gaya Orientalis ini juga ingin menyamakan ulama' dengan paderi bagi mencelarukan fikiran umat Islam di masa kini. Untuk makluman semua, ulama' merupakan golongan yang adil dan amanah. Mereka tidak pernah mentafsirkan Al-Quran maupun Al-Sunnah daripada apa-apa kepentingan selain kebenaran. Ulama' wajib berijtihad dan mentafsir Al-Quran dan Al-Sunnah bersesuaian dengan kedudukan dan status mereka sebagai pewaris Rasulullah SAW. Baginda juga telah menyeru umat Islam agar berwaspada terhadap ulama' yang jahat yang disifatkan sebagai ular dalam selimut. Persoalan berkenaan sifat akal manusia. Kita perlu sedar bahawa selain akal, kita sebagai manusia juga diberikan nafsu. Oleh itu, dalam berfikir, akan kerap sekali kita dipengaruhi nafsu walaupun sudah dikurniakan wahyu. Secara umumnya, terdapat 3 aliran pemikiran. Pertama, aliran yang mendahulukan wahyu sebagai hidayah kepada akal. Kedua, aliran yang mengutamakan akal dan meletakkan wahyu di belakang akal. Ketiga, aliran yang meletakkan wahyu dan akal seiringan. Pemikiran Islam adalah pemikiran yang sedar dan adil terhadap kedudukan wahyu dan akal. Pemikiran Islam juga mengutamakan wahyu apabila berijtihad dalam soal ketuhanan dan metafizik, manakala akal digunakan sepenuhnya di bawah kerangka wahyu apabila berijtihad dalam soal alam zahir yang boleh ditanggapi akal. Tambahan itu, Allah SWT telah menyelaraskan ijtihad manusia dari segi rohani dan jasadnya. Melalui rohani, Allah SWT telah mencipta manusia yang lebih mengetahui dalam soal rohani manusia berbanding manusia itu sendiri. Manakala jasad manusia, mereka mempunyai keupayaan dan kebebasan akal dan panca indera untuk memelihara dan membangunkannya. Di sini saya akan menerangkan lebih lanjut berkaitan ciri ijtihad. Pertama, pemikiran Islam adalah fleksibel, merunah, di mana ia sentiasa berubah dan berkembang mengikut keadaan, tempat dan masa tertentu. Para ulama' juga ada membincangkan berkaitan ketetapan dan pragmatik murunah sebagai ciri Islam. Contohnya, dasar-dasar akidah, pelaksanaan ibadah dan nilai akhlak. Semuanya adalah perkara yang tetap, kekal tidak berubah walau atas kefleksibelan ajaran Islam. Seterusnya yang kedua, kepelbagaian pendapat dan aliran pemikiran. Di sini kita perlu fokuskan kepada beberapa perkara. Antaranya, kita perlu tekankan adab-adab dalam perselisihan pendapat supaya kita dapat mengelakkan sebarang perbalahan dan permusuhan. Seterusnya, kita perlu beri perhatian terhadap pihak yang sengaja mengambil peluang terhadap sifat keterbukaan pemikiran Islam. Akhir sekali, kita mesti tekankan ciri-ciri Islam yang disandarkan kepada pemikiran tersebut. Pemikiran Islam mempunyai pelbagai ciri-ciri dan banyak diperbincangkan oleh pelbagai tokoh pemikir Muslim. Antaranya, Yusuf Al-Qaradawi dan Said Qutb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Nama saya Haziq Adwi bin Saiful Riza dan sekarang ini saya akan menerangkan perkara mengenai sumber pemikiran Islam. Jadi dalam topik ini kita akan mengetahui beberapa sumber pemikiran seseorang Muslim yang dibenarkan oleh prinsip Islam melalui falsafah Islam. Sumber pemikiran Islam utama adalah Al-Quran dan Al-Sunnah. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang dijadikan sebagai garis panduan hidup di dunia dan di akhirat. Kerana Al-Quran mempunyai isi kandungan yang pelbagai dari aspek akidah, ibadah, akhlak, hukum, sejarah dan dorongan untuk berfikir.
Al-Quran telah mengemukakan perkara-perkara untuk difikirkan, malah menyeru dan mewajibkan manusia untuk berfikir. Bahkan pada keadaan tertentu, manusia dicela sekiranya tidak menggunakan akal untuk berfikir. Manakala Al-Sunnah pula meliputi hadis yang disampaikan kepada umat Islam. Sumber pemikiran Islam yang kedua pula adalah pengajaran dan pengalaman daripada akal yang sihat. Seperti yang kita tahu, manusia sentiasa cuba berkembang dengan membuat pelbagai kajian teori bagi merungkai segala perkara mengenai dunia ini untuk menghasilkan sesuatu yang baru yang akan memudahkan lagi urusan kehidupan manusia di dunia. Sifat ingin tahu manusia ini telah berjaya melahirkan pelbagai ilmu dan teori. Walau bagaimanapun, kehidupan kita di dunia ada batasannya. Jadi pengajaran dan pengalaman telah dilakukan bagi menyampaikan ilmu ini kepada generasi masa depan. Hal ini sesuai dengan petunjuk Al-Quran bahawa alam ini diciptakan untuk kemudahan manusia itu sendiri. Maka selain idea murni yang muncul dalam akal, pengalaman juga menjadi sumber pemikiran Islam. Sumber pemikiran Islam yang ketiga pula adalah sejarah dan warisan peradaban kemanusiaan. Al-Quran menggalakkan umatnya untuk mengambil iktibar daripada kisah silam yang berlaku kepada umat Islam di zaman dahulu. Tujuannya adalah untuk kita semua tidak mengulangi isu lepas dan bagi kita sebagai umat Islam masa kini membuat keputusan yang lebih baik daripada masyarakat terdahulu. Dan sumber pemikiran yang terakhir pula adalah cetusan idea yang timbul dalam bentuk intuitif seperti mimpi, firasat, ilham dan seumpamanya. Sumber pemikiran ini diterima oleh Islam selagi ilmu yang diterima itu tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhana binti Muhammad Luqman dan saya akan menerangkan tentang skop pemikiran Islam. Yang pertama daripada aspek teoretikal. Teoretikal terbagi kepada dua, itu tasawuf terhadap Tuhan dan ilmu tentang Tuhan dan manusia. Tasawuf bermaksud bukan pandangan pemikir tentang konsep Islam tetapi tasawuf hakiki Islam berdasarkan keterangan Al-Quran dan Al-Hadis. Seseorang kadang-kadang diberikan keistimewaan untuk melihat dengan mata hati seperti peristiwa para Nabi dan Rasul yang dipilih untuk menerima wahyu tentang solat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ilmu ini penting bagi menunjukkan bahawa pandangan buah pemikiran Islam tidaklah tepat sekiranya tidak berpandukan Al-Quran dan Al-Hadis. Contoh tajuk dalam pemikiran Islam iaitu tasawur hakikat Tuhan, iaitu Tuhan sebagai pencipta, pentadbir, Tuhan Al-Ilah yang disembah dan satu. Tasawur terdapat bagi kepada kedua iaitu tasawur dan hakikat manusia serta tasawur dan hakikat alam. Contoh tasawuf dan hakikat manusia ialah akal manusia ataupun penyembahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk tasawuf dan hakikat alam ialah kehidupan atau kematian dan sebagainya. Lastly, sebagai nas qat'i bermaksud konsep wadhah al-wujud bukan nas qat'i tetapi satu ijtihad bagi lebih mendalami keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah manusia. Di dalam Al-Quran menyebut bahawa manusia adalah abdi atau hamba kepadanya dan khalifah di muka bumi ini. Manusia ditugaskan di muka bumi ini untuk memakmurkan negara sebagai satu ibadah. Contoh ibadah umum ialah bertani, berjual beli, mengambil upah dan sebagainya. Dalam manusia terdapat dua aspek iaitu aspek sahwatuan dan rohani manusia serta aspek fizikal manusia dan alam zahir. Dalam aspek sahwatuan dan rohani manusia iaitu manusia mengetahui tentang seluruh alamnya. Di dalam aspek fizikal manusia dan alam zahir ialah tidak terhad dan boleh berfikir sebab dia di bawah pemikiran manusia. Terdapat 3 bidang-bidang ilmu khusus pemikiran Islam, falsafah dan kalam. Ilmu-ilmu lain yang memfokuskan hal lain iaitu ilmu fiqh, hukum hakam, amal tindakan. Kedua ialah hadis, kesahihan hadis dan tafsirannya. Yang seterusnya, di dalam aspek praktikal terdapat ilmu-ilmu teori dan praktik. Yang pertama ialah di dalam ilmu teori dan praktik dibelajari oleh ilmu-ilmu politik, pendidikan, sosial, kebudayaan, hubungan antara bangsa dan sebagainya. Pemikiran Islam juga dengan nama lainnya pemikiran akidah, kalam, falsafah, tasawuf, pemikiran politik Islam dan pemikiran ekonomi Islam. Di dalam tajuk ini juga berkata bahawa itu bukanlah sekadar nazrah pandangan tetapi ruqyah penglihatan dan bukan yang dilihat setakat al-kaun kejadian saja tetapi al-wujud kewujudan itu sendiri.
Yang kedua adalah perbincangan dan perbahasan. Di dalam perbincangan dan perbahasan, terdapat kaedah, ia bukanlah kaedah berfikir dari penyelesaian masalah seperti ilmu pemikiran kritis, tetapi lebih kepada kecenderungan otak dan minda serta kepelbagaian kaedah untuk menyelesaikan masalah. Assalamualaikum, nama saya Nur Fatihah binti Zulkifli. Untuk slide ini saya akan menerangkan tentang matlamat dan kepentingan pemikiran Islam. Yang pertama adalah memelihara iltizam hidup umat Islam, iaitu terhadap keaslian hak agamanya dengan mengimbangi secara adil antara tuntutan wahyu dan keadaan semasa dan setempat. Iltizam ini berasal daripada perkataan bahasa Arab yang bermaksud keterlibatan secara bersungguh-sungguh. Dan dalam artikel ini, penulis artikel ada menekankan beberapa faktor yang diusahakan daripada para ulama Islam untuk memelihara iltizam, iaitu pertikaian dalaman, iklan umat Islam dalam berbagai persoalan dan keadaan persekitaran umat Islam yang berkembang yang mempunyai masyarakat yang bersifat kompleks. Yang kedua adalah mengarahkan hala tuju pemikiran umat ke arah kebenaran, iaitu tanggapan yang betul dengan hakikat. Hal ini kerana fitrah akal mampu menanggapi hakikat dan pemikiran yang benar. Dengan adanya hala tuju pemikiran Islam, umat Islam pasti akan dapat mengharungi kehidupan semasa, iaitu muasirah dengan pegangan yang kukuh terhadap keaslian agama yang bermaksud asalah. Dengan adanya hala tuju ini juga, mereka akan terus disinari dengan ilmu dan tahu akan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah menjadikan rujukan terhadap kedinamikan ilmu dalam Islam, iaitu mewariskan khazanah ilmu atau turat. Turat merupakan hasil usaha silam untuk mentafsirkan Islam agar sesuai dengan perubahan yang berlaku pada zaman masing-masing. Turat juga merupakan sifat yang istihad, bukannya nas yang maksum. Dan juga merupakan ilmu yang benar tetapi tidak dinafikan adanya beberapa kesilapan yang sepatutnya diterimalah, tetapi yang tersilap itu perlu ditolak. Yang keempat adalah pemikiran merupakan kerangka yang membentuk teori dan praktik kehidupan setiap manusia. Pemahaman terhadap hakikat hidup amat penting untuk menyusun program kehidupan. Sebagai contoh, gaya hidup, sistem, budaya dan peradaban yang bermula dengan pemikiran. Dalam artikel konseptual pemikiran ini ada menekankan bahawa satu slogan ini sangat sesuai untuk kerangkaan yang membentuk teori dan praktik kehidupan, iaitu engkaulah apa yang engkau fikirkan, yang menunjukkan kepentingan pemikiran itu sendiri. Dan yang terakhir adalah pemikiran Islam yang sah, benar dan asli dapat membantu membangunkan semula Islam dengan lebih baik. Contohnya, memang amat penting untuk mempunyai kerangka teori pembangunan yang benar, kerana pembangunan yang sebenar bukanlah kemajuan daripada segi ekonomi ke politik ke sosial ke yang menurutkan daripada kapitalis barat, tetapi ianya adalah pembinaan dan pengekalan yang membentukkan kepada kemajuan. Contoh, pemusnahan disko itu merupakan pembangunan yang sebenar, tetapi pengekalan disko itu bukanlah kemajuan bagi orang-orang Islam. Jadi dengan adanya teori, kerangka-kerangka teori yang benar, tindakan praktikal dapat dilakukan tanpa ragu-ragu oleh umat Islam. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haziq Imran bin Muhammad Zaini dan saya akan menerangkan bahagian penilaian dalam pemikiran Islam. Islam adalah agama yang progresif yang mendorong pembelajaran dan menyanjung tinggi mereka yang menuntut ilmu.
Galakan untuk berfikir telah ditekankan di dalam Al-Quran sejak awal kemunculan Islam lagi. Beberapa cara pemikiran kritis dapat dilihat dalam Islam adalah melalui konsep ijtihad, kias, tafakkur dari ayat-ayat Al-Quran dan juga dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemikiran Islam ialah pengenalan segar dan kontemporeri terhadap falsafah dan doktrin Islam. Perkembangan pengetahuan agama dalam Islam berlaku dari zaman pra-moden hingga zaman moden. Ia lebih fokus kepada pemikiran Muslim serta pengembangan, pengeluaran dan penyebaran pengetahuan agama. Sebagai contoh, manusia digalakkan untuk memikirkan perkara-perkara yang Allah menyeru kita untuk berfikir, seperti melihat tujuan tersembunyi, misalnya penciptaan mukjizat. Setiap pemikiran yang dilontarkan dapat membantu kita untuk lebih memahami dan menghayati kebijaksanaan, pengetahuan, seni dan falsafah Islam yang lain. Kecenderungan untuk berfikir hal-hal yang berkait rapat dengan ajaran Islam sudah diterapkan sejak turunnya wahyu pertama lagi, iaitu surah Al-Alaq. Falsafah Islam merujuk kepada falsafah yang dihasilkan dalam masyarakat Islam. Ia adalah istilah umum yang dapat didefinisikan dan digunakan dengan cara yang berbeza. Dalam pengertiannya yang luas, ia bermaksud pandangan dunia Islam seperti yang berasal dari teks-teks Islam mengenai penciptaan alam semesta dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Aktiviti pemikiran membawa manusia membangunkan konsep, idea, pendapat dan persepsi terhadap isu-isu tertentu. Oleh itu, pemikiran membawa manusia kepada pemerolehan ilmu dan juga sains. Takafur adalah salah satu kaedah yang boleh kita gunakan sebagai seorang Muslim untuk memperkasakan kemahiran berfikir kita. Kaedah pemikiran ini membawa kepada pemahaman yang akhirnya membolehkan seorang Muslim untuk lebih dekat kepada Allah, untuk berkembang secara rohani dan intelektual. Al-Quran dan hadis mengajak manusia untuk memerhati dan merenung di sebalik kejadian alam semesta dan seisinya. Al-Quran juga menekankan kepentingan kandungan, pengetahuan dan melarang manusia daripada membuat andaian dan konjeksi yang tidak berasas yang boleh cenderung ke arah mengamalkan ajaran yang menyimpang. Terima kasih. Rumusannya, umat Islam perlu tetap berpegang pada ajaran Islam yang benar supaya tidak terpesong kepada ajaran sesat. Pemikiran Islam memainkan peranan besar dalam membentuk paradigma yang lebih sempurna dan bahagia. Fungsi wacana pemikiran Islam dapat dilihat dan dihayati dengan jelas dengan melihat definisi, ciri, sumber, skop serta matlamat dan kepentingan pemikiran Islam. Islam tidak pernah menghadkan penciptaan bahan-bahan sehingga manusia dapat benar-benar berkembang dengan maju. Terima kasih. Stay safe, take care. Mencegah lebih baik daripada merawat.